Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini pelajaran subjek Tauhid. Kita teruskan pelajaran yang keempat, iaitu murtad. Apa itu murtad? Kita tengok pengertian murtad. Murtad dari segi bahasa bermaksud menolak. Gariskan menolak ini. Dari segi istilah pula, dari kefahaman Islam, murtad bermaksud meninggalkan atau keluar dari agama Islam. Dia keluar dari agama Islam dan memeluk mana-mana agama atau mana-mana akidah lain atau ajaran sesat, dan menyeleweng sama ada melalui perkataan, perbuatan atau iktikad. Apa maksud iktikad? Kepercayaan. Kita tengok sini. Murtad ni meninggalkan atau keluar dari agama Islam, satu. Memeluk mana-mana agama atau mana-mana akidah lain atau ajaran sesat dan menyeleweng, dua. Sama ada melalui perkataan, perbuatan atau iktikad, tiga. Jadi ada tiga perkara ni. Seterusnya, ciri-ciri orang yang murtad. Macam mana kita nak tahu orang tu murtad atau tidak? Kita tengok yang pertama, orang Islam yang menyembah perkara-perkara lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya sembah patung ke, sembah berhala, sembah Tuhan selain daripada Allah. Yang kedua, orang Islam yang menolak hukum Islam. Apa hukum halal haram Islam dia tolak. Dia tak nak terima. Apa yang Allah larang dia nak buat juga. Itu pun boleh dikirakan boleh keluar daripada agama Islam. Yang ketiga, orang Islam yang mempersendakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum Allah yang dari Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, dia buat lawak, dia mengejek dan sebagainya, pun dikira boleh jatuh murtad, iaitu keluar agama Islam, sebab dia tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itu antara penting hukum-hukum Islam ini adalah perkara penting dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati. Baik, seterusnya kita tengok perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Apa yang boleh menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Murtad boleh terjadi melalui perkataan, perbuatan atau iktikad, iaitu kepercayaan, seperti pengertian tadi. Tiga tu. Yang pertama melalui perkataan. Ini contoh kita tengok. Murtad boleh berlaku dengan perkataan atau ucapan yang berbentuk penghinaan, keraguan. Ragu ni dia betul ke salah ke? Dia meragu. Syak wasangka, mengejek dan merendah-rendahkan sesuatu yang berkaitan dengan keimanan dan keislaman. Jadi dia persoalkan atau dia mengejek perkara-perkara tentang keimanan Islam dan juga hal-hal ibadah dan hukum daripada agama Islam. Kita tengok perkataan yang menghina ajaran dan hukum Islam, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasul dan sebagainya. Ini contoh. Contoh, Islam mengajar mewajibkan untuk solat, dia pula mengejek orang-orang yang bersolat. Itu boleh keluar daripada agama Islam. Kemudian mengatakan ajaran Islam itu tidak benar, solat itu membuang masa dan lain-lain. Jadi dia pertikaikan ajaran agama Islam dan mengatakan kalau dikata solat itu tidak benar, maka dia dalam masa yang sama dia telah mengatakan Nabi Muhammad SAW itu berbohong. Itu salah tu. Jatuh keimanan kepada Rasul, kepada Nabi dan Rasul. Faham ya? Yang kedua, melalui perbuatan, amalan. Kita tengok, murtad boleh berlaku dengan perbuatan. Tadi kita percakapan kan, ini perbuatan pula, pergerakan tubuh badan, dengan menghina, merendah dan mempersendakan Islam. Begitu juga seseorang yang mengingkari apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya macam mana? Nak bagi faham. Memuja syaitan dan mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak. Ni macam agama Kristian. Jadi perbuatan ini, perbuatan seseorang itu sendiri yang boleh menyebabkan, contoh dia sembah berhala. Dia sembah patung
dengan cara beribadah orang bukan Islam. Jadi automatik dia telah murtad, iaitu keluar dari agama Islam. Okey, baik. Seterusnya kita tengok melalui kepercayaan. Kepercayaan dalam hati. Tadi perkataan, perbuatan, yang kedua itikad ni, kepercayaan. Murtad boleh berlaku melalui akidah, kepercayaan atau niat apabila seseorang Islam meyakini dalam hatinya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat seperti manusia. Contohnya meyakini Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tangan, beranak dan berkeluarga. Sifat-sifat manusia yang mustahil bagi Allah, dia menggambarkan Allah itu mempunyai sifat makhluk. Okey, contoh Allah lapar, Allah perlukan isteri, Allah ada anak, okey, Allah penat dan sebagainya, yang boleh menyalahi sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia telah murtad. Jadi kepercayaan itu adalah salah. Okey, dan kita dah belajar sebelum ni tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah. Okey, contoh murtad. Okey, kita tengok contohnya bagi nampak lagi jelas. Okey, menghina Allah Subhanahu Wa Taala atau menghina Nabi dan Rasul. Okey, seterusnya, sesiapa yang berkata saya tidak berminat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tak minat? Sebab dia tak percaya keberkesanan apa yang diberikan, dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disusun hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi dia rasa hukum Allah ni tak berkesan dah. Okay, tak bermakna. Jadi dia telah menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita tengok, jika ada yang berkata engkau tidak mampu mengawalnya, lalu jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak mampu mengawalnya, ini kan pula aku. Jadi kata Allah, kekuasa Allah ini terbatas. Allah dia tak boleh buat sesuatu. Itu telah menolak kekuasaan ketuhanan Allah itu sendiri. Okey, jadi salah. Jadi siapa yang berkata begini, dia boleh murtad, iaitu keluar dari agama Islam. Okey, yang seterusnya, jika seseorang itu berkata Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak ada kerja lain ke sehingga mencipta perkara seperti ini, dia pertikaikan Allah ni buang masa, buat perkara-perkara yang Allah ni cari perkara-perkara yang sia-sia. Salah. Okey, sebab setiap apa yang Allah buat adalah bersebab dan memberi kebaikan kepada semua makhluk, bukan manusia saja, tapi semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja yang pertikaikan, sebab ilmu kita pun tak sampai setinggi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang terakhir kita tengok kesan orang yang murtad. Apa kesan orang yang telah keluar daripada agama Islam ni? Kesan orang yang murtad adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, terbatal iman dan syahadah dia. Seperti kita belajar sebelum ni, bersyahadah kan. Dengan syahadah baru boleh terpakai kita punya segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanpa syahadah, ibadah yang kita buat tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting syahadah ni. Yang kedua, menjadi kafir. Orang kafir lah, sebab dia telah keluar daripada agama Islam. Yang ketiga, tidak boleh dikebumikan di perkuburan Islam. Tak boleh tanam dekat perkuburan Islam. Sebab apa? Perkuburan Islam hanya dikhususkan untuk orang-orang Islam sahaja. Jadi kalau dia keluar, dia mungkin kena tanam di tempat. Kalau dia masuk agama lain, dia kena tanam di tempat agama itu. Okey. Yang keempat, terbatal ikatan perkahwinan. Okey, kalau nak kahwin wajib orang Islam. Contohnya kalau nak kahwin mesti bersama orang Islam. Okey, kalau salah seorang suami atau isteri telah keluar atau telah murtad, telah keluar agama Islam, telah murtad, maka perkahwinan itu terbatal. Sebab orang kafir, orang Islam tidak boleh berkahwin dengan orang Islam. Islam tak boleh berkahwin dengan orang kafir. Okey. Dan seterusnya, tidak boleh mewarisi harta pusaka. Kalau mak ayahnya orang Islam telah meninggal dunia, ada harta, dan anaknya tu telah murtad, jadi harta pusaka ayahnya atau maknya tidak boleh diberikan kepada anak dia yang telah keluar pada agama Islam, ataupun suami isteri dan sebagainya. Okey.
Jadi harta pusaka tu, faraid tu tak boleh diberikan kepada orang yang telah murtad, hanya orang Islam sahaja. Okey, dan yang terakhir, menerima azab di hari akhirat. Sudah tentu. Okey, orang kafir akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Okey, tak akan keluar. Okey, itu adalah azab untuk orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau ada tak faham, boleh tanya Ustaz. Okey, dan